Hai, hello. Apa kabar anak-anak pelajar dan rakan guru? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi bertemu kita sekali lagi dalam Cikgu Jenny Channel. Baiklah, tajuk perkongsian cikgu pada kali ini ialah pengiraan kos projek masakan. Okey. Jadi kalau pelajar hendak tahu bagaimana mengira kos projek masakan, stay, jangan lari ya. Okey, so ini adalah borang yang cikgu tunjukkan ini adalah borang pengiraan kos. Jadi seperti biasa, okey, seperti borang-borang yang lain, isi borang pengiraan kos masakan ini dengan dimulakan dengan mengisi tahun, okey, tahun semasa, okey. Jadi kalau tahun ini pelajar isilah tahun 2021. Okey, selepas itu pelajar teruskan dengan mengisi nama calon, okey. Ini contohlah yang cikgu telah isi ya. Cikgu isi nama cikgu, nama penuh. Okey, jangan isi nama contohnya Jenny saja. Jangan isilah nama penuh seperti dalam kad pengenalan, kemudian angka giliran dan juga nombor kad pengenalan. Okey. Alright, seterusnya pelajar lihat di sini di bawah ini ada 4 bahagian yang pelajar perlu isi. Okey. Jadi yang pertama ialah kos bahan. Kemudian pelajar juga perlu isi kos upah. Yang ketiga, kos sampingan, dan akhir sekali barulah pelajar boleh mencari ataupun mengira kos projek. Okey? Alright. Baiklah. Selepas pelajar mengisi semua ni, pada masa mengisi itu, bukan selepas tapi pada masa pelajar mengisi, pastikan pelajar sudah pun mengisi borang senarai kos bahan. Itu sangat penting. Okey, pastikan pelajar sudah melengkapkan borang senarai kos bahan, barulah pelajar boleh mengisi borang pengiraan kos. Okey, nah dalam borang senarai kos bahan ini, pelajar akan sepatutnya sudah mendapat jumlah kos. Jadi jumlah kos yang pelajar sudah dapat tu pelajar letak, okey, letak di mana? Letak di letak di sini. Okey. So RM6.80. RM6.80 ni adalah kos bahan. Okey, kos bahan. Okey, kemudian pelajar tidak perlulah tulis semua bahan-bahan itu di sini. Tak perlu tulis mi kuning RM1 campur 85 sen campur 50 sen. Tak perlu. Jadi pelajar perlu letakkan saja di sini lihat lampiran. Okey, lihat lampiran, maksudnya lampiran untuk borang senarai kos bahan lah. Okey. So ini adalah cara yang betul. Okey. Bahagian kedua ialah mencari kos upah. Okey. So kos upah. Okey, bilangan pekerja ini sebelum mengira kos upah, ini paling penting pelajar semua kena letak formula dahulu. Kena letak formula dahulu, barulah pelajar membuat pengiraan. Itu dengan meletakkan nombor ataupun nilai-nilai ya. Okey, tengok formula dia ialah bilangan pelajar darab dengan kadar upah sejam darab dengan bilangan jam bekerja. Okey, jadi kemudian barulah pelajar tulislah berapa orang yang terlibat, berapa kadar upah sejam dan berapa jangka masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek pelajar ataupun masakan pelajar. Okey. So di sini cikgu letak 1 orang pekerja darab kadar upah dia ialah RM3. Kemudian bilangan jam ialah 1,5 jam ataupun 1.5 jam. Jadi apabila kita sudah buat pengiraan, kita akan mendapat jawapannya ialah RM4.50. Okey. So kos upah adalah RM4.50. Okey. Jadi pelajar boleh menggunakan kalkulator untuk mengiralah. Kepada mereka yang lemah matematik, gunakan saja kalkulator, senang. Boleh dapat jawapan yang betul. Okey. Okey, so kos yang ketiga yang perlu pelajar kira adalah kos sampingan. Okey. Jadi kos sampingan ini adalah terdiri daripada gas, air dan juga elektrik. Okey, jadi pelajar perlu tulis 3 item ini, iaitu gas, air dan elektrik.
Okey. Nah, untuk gas, air dan elektrik ni pelajar bolehlah letakkan 50 sen. Okey, gas, air 50 sen, elektrik 50 sen. Jadi ini adalah untuk anggaran sahaja. Okey. Kerana pelajar hanya memasak, kalau pelajar lihat, cikgu hanya masak untuk satu resepi. Okey, jadi hanya sedikit saja jumlah yang digunakan untuk gas, air dan elektrik. Okey. Jadi sekiranya pelajar memasak lebih daripada satu, maka mungkin pelajar boleh lebihkan sedikit untuk kuantiti ataupun harga untuk gas, air dan juga elektrik. Okey. Jadi apabila kita tambah ketiga-tiga ini, maka kita akan dapat jumlah kos sampingan ialah RM1.50. Okey. So letaklah kedudukan gas, air dan elektrik seperti yang cikgu tunjukkan ini. Okey. Alright, so kita sudah dapat kos sampingan iaitu RM1.50. Sekarang kita lihat pula kos projek. Okey, jadi yang keempat ialah mengira kos projek. Jadi kita boleh mengira kos projek masakan kerana kita sudah mendapat pengiraan untuk kos bahan, kita sudah dapat jumlah pengiraan untuk kos upah dan juga kos sampingan. Jadi sekarang untuk mendapatkan kos projek masakan, maka pertama sekali pelajar perlulah letakkan dulu formula iaitu kos bahan tambah kos upah dan tambah kos sampingan. Jadi kita tambah ke semuanya, RM6.80 tambah RM4.50 tambah RM1.50, maka kita akan mendapat RM12.80 jumlah kos projek masakan. Okey? Alright. Okay, jadi cikgu harap pelajar dapat memahami apa yang sudah cikgu tunjukkan ini. Okay, so kita sudah sampai di akhir perkongsian. Jadi cikgu harap semua pelajar ataupun pelajar-pelajar dapat memahami apa yang cikgu sudah sampaikan. Okay, kalau kurang faham, pelajar boleh ulang lagi video ini. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu supaya pelajar dapat lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat dan berguna untuk pelajar dalam subjek sains rumah tangga. Okey, so jumpa lagi. Bye-bye.